Dalam One Piece chapter 1107 yang lepas, kita telah melihat Giant Pirate yang telah memulakan serangan mereka. Lalu Brook dan Lilis berjaya keluar bersama Thousand Sunny, manakala Jinbe menuju ke kedudukan Zoro yang diam menghadap Rock Lucci. Kemudian Luffy bertanya kepada Bonnie mengapa dia menangis dan dia memanggilnya Nika yang membuatkan Luffy tidak faham akan itu. Luffy kemudiannya menyerang Sanji Garcia Satan dengan serangan Gomu Gomu no Don Gatling, manakala Sanji pula kali ini telah beraksi dengan menghalang serangan dari Admiral Kizaru. Di bahagian yang lain, tiba-tiba Katarina Devon dan Van Ogre muncul berhampiran Satan yang terpelanting akibat serangan Luffy tadi. Setelah Devon menyentuh Satan, mereka menyatakan bahawa misi mereka kini telah selesai. Dalam perjalanan untuk meninggalkan pulau itu, Karibu muncul dan memohon mereka untuk membawanya bertemu Teach. Namun di chapter kali ini, plot dan progresnya semakin luar biasa, kerana kita di chapter ini bakal tahu kenapa Luffy layak digelar sebagai Pirate King. Jadi inilah dia review One Piece chapter 1108, Ikuzu Yarudomu. Cerita telah dimulakan dengan menunjukkan sambungan keadaan di chapter yang lepas, di mana kita dapat melihat jumlah kapal marine yang berada di perairan Egghead Island semakin berkurangan. Lalu panel menampilkan Katarina dan Van Ogre yang telah bertemu dengan Karibu, di mana kita tahu Karibu telah meminta kepada mereka untuk membawanya berjumpa Marshal di Tish dan menyertai Blackbeard Pirate. Terlihat pada mulanya Van Ogre masih meragukan Karibu dan Van Ogre telah mensasarkan senapang kepada Karibu. Van Ogre mengatakan yang Karibu mungkin adalah pirate, tapi di sini adalah pulau government, dan menganggap Karibu sebagai spy yang cuba mengancam Blackbeard. Karibu menjawab yang itu salah. Kau berdua perlu percayakan aku. Jika kau membunuh aku di sini, Tish tentunya akan tidak berpuas hati dengan kalian. Van Ogre berkata, kenapa pula begitu? Karibu menjawab, kerana aku mempunyai informasi yang sangat tidak dijangkakan. Lalu panel menunjukkan Karibu yang tiba-tiba dari wajah sedih berubah menjadi wajah seseorang yang berkeyakinan tinggi, di mana Karibu mengatakan informasi itu adalah berkenaan di ancient weapon yang berkaitan dengan nama dewa. Karibu berkata lagi, yang pertama ialah berkenaan dengan kemampuan dari Fishman Island Princess, iaitu Shirahoshi, yang juga dikenali sebagai Poseidon. Lalu berkenaan Pluton yang sudah lama ketiduran di bawah tanah Wano, dan dalam dunia ini the only people yang tahu berkenaan tentang ini adalah kru Mugiwara dan diri aku sendiri. Jika kau bawa aku ke Teach, aku akan bongkarkan segala maklumat ini tanpa sebarang bayaran, dan aku pasti dia sangat sukakannya. Jadi kau hanya perlu bawa aku kepadanya dan aku tahu aku akan sangat berguna. Kemudian babak beralih ke keadaan yang sedang berlaku di perairan Egghead, di mana kita dapat melihat jumlah kapal marine semakin berkurangan akibat serangan dari pasifista yang tidak henti menyerang marine dengan laser beamnya. Kerana itu terlihat seseorang marine yang terkejut dengan keadaan itu telah berkata, tak guna. Aku tak pernah terfikir yang kekuatan Special Science Group akan sangat sedahsyat ini. Lalu panel masih menampilkan satu lagi pasifista yang telah memberikan satu serangan laser beam kepada satu kapal marine. Kemudian kita ditunjukkan dengan wajah dan nama dari beberapa Vice Admiral. Yang pertama adalah Vice Admiral Bluegrass yang mengatakan ini sungguh mengecewakan, kerana kita hanya akan tercedera jika kita hanya fokus untuk hentikan pasifista ini. Vice Admiral Hoon berkata jika ini masih berterusan, kita masih mempunyai peluang untuk hentikan Buster Call ini sekarang. Lalu Vice Admiral Guillotine berkata, Vegapunk yang beri kepada pirate ini authority untuk arahkan pasifista ini, bukan? Jadi mustahil untuk kita hentikan keadaan ini. Dan kerana ini memang sudah buktikan yang Vegapunk itulah punca pengkhianatan ini. Kita harus fokus untuk dapat pasifista berada di pihak kita semula. Disebabkan kata-kata Vice Admiral tersebut, seorang lagi Vice Admiral yang bernama Doberman mengatakan untuk dapatkan kepala jewelry Bonnie, dan dia juga mengarahkan setiap Vice Admiral perlu tinggalkan kawasan mereka dan memburu Bonnie dengan segera. Vice Admiral Doberman berkata lagi, sekarang Bonnie baru sahaja melepasi the center of the Fabrio Stratum yang akan membawanya ke arah North East Coast. Kita mesti singkirkan dia. Disebabkan arahan itu, seorang Vice Admiral yang berada berhampiran Bonnie mula bertindak, dan dia adalah Vice Admiral Tosa yang mempunyai cingkaman jari yang sungguh keras mengalah besi dan mampu menghancurkan pertahanan sekeras apapun. Lalu panel seterusnya menunjukkan kepada kita yang Tosa telah bersiap menyerang Bonnie yang dibawa Frankie, dan Tosa berkata, Tosa, crunch! Namun ternyata Vice Admiral itu telah dihentam oleh satu kapak yang cukup besar saiznya. Bonnie, Frankie dan Atlas yang melihat keadaan itu sungguh terkejut kerana Giant telah muncul di hadapan mereka, dan Frankie tertanya-tanya adakah mereka juga musuh. Namun ya,
Betul, itu adalah perbuatan yang datang dari Brogy yang menghentakkan kapaknya ke Vice Admiral Tosa. Brogy berkata, kami sudah melihat setiap bounty dari kru Mugiwara, tapi tiada pula gambar kamu bertiga. Adakah kamu researcher? Dory berkata, kami datang ke sini adalah untuk Mugiwara. Frankie menjawab, untuk apa? Luffy adalah kapten kami. Adakah kamu mempunyai dendam dengannya? Brogy menjawab, oh tidak. Kami datang ke sini adalah untuk berterima kasih kepadanya. Dory berkata, kami adalah pahlawan dari Elbaf. Jika kamu semua adalah rakannya, kami akan lakukan yang terbaik untuk pastikan kamu semua selamat. Kerana itu Bonnie langsung berkata, Luffy, Sanji dan Vegapunk masih di belakang. Boleh kamu bantu mereka juga? Brogy yang tersenyum di hadapan Bonnie berkata, oh, nama-nama itu mengingatkan kembali kenangan lamaku. Aku sangat merindukannya. Dory juga berkata yang Vegapunk adalah seorang ilmuwan, bukan? Kemudian terlihat Dory dan Brogy yang telah muncul di medan pertempuran antara Nika dan Saturn, sambil mereka telah mengarahkan kru giant mereka yang lain untuk membawa Bonnie dan yang lain kembali ke kapal terlebih dahulu. Kemudian kita ditunjukkan Vice Admiral Pomsky, Vice Admiral Urban, Vice Admiral Bluegrass dan Vice Admiral Doll, yang di mana mereka sedang berkata-kata tentang giant dan apakah strategi yang mereka perlu gunakan, kerana giant bukanlah bangsa yang boleh dipandang rendah, kerana Saul dahulu juga merupakan giant dari Marine yang agak sukar untuk ditentang. Lalu Panel menunjukkan seorang giant menanyakan pada Bonnie dan yang lain, di mana Usopp, Nami dan yang lain. Bonnie menjawab yang mereka masih berada di makmal yang berada di atas awan. Kemudian kita beralih ke adegan yang sangat dinantikan di event Egghead ini, yaitu semestinya berkenaan pertarungan antara Nika, Sanji menentang Saturn dan Kizaru. Lalu Panel menunjukkan Sanji Garcia Saturn yang muncul kembali di hadapan Luffy dan yang lain. Namun kali ini terlihat bentuk dan form Saturn semakin mengerikan. Lalu Luffy berkata, "Hei Vegapunk, kau tak boleh bergerak. Habis itu bagaimana nak selamatkan kau dari sini?" Vegapunk menjawab, "Jika kau cuba menggerakkan aku, itu lagi menyulitkan keadaan." Luffy berkata, "Tapi kami dah janji yang akan bawa kau keluar sekali dari pulau ini, tidak kira apapun yang berlaku. Aku di sini mesti menyelamatkan kau." Vegapunk berkata, "Bonnie setelah ini akan diburu sepanjang kehidupannya atas apa yang berlaku saat ini. Jadi tolonglah jagakan Bonnie untuk aku." Kemudian Sanji berkata, nampaknya dia sudah berputus asa untuk berpura-pura seperti seorang manusia. Ada yang pelik di sini. Lihatlah ke dalam matanya. Sepertinya dia telah sepenuhnya bersiap dengan racun di dalamnya. Kemudian panel seterusnya akan menunjukkan adegan yang sungguh luar biasa, di mana tanpa diduga Sanji Garcia Saturn terus menyerang Luffy, Sanji maupun Vegapunk secara serentak menggunakan kakinya yang sungguh banyak bilangannya. Kerana itu, awal monkey di Luffy terlihat telah berimajinasi sehingga kan dia mampu membentuk beberapa klon dari dirinya dengan begitu banyak, mengelak setiap serangan yang datang dari Sanji Garcia Saturn. Atau jika itu bukannya klon, mungkin itu disebabkan kesan kecepatan Nika yang sungguh tidak diramalkan. Tak hanya Luffy, Sanji juga terlihat telah mengelak serangan Saturn sambil membawa Vegapunk bersamanya. Walaupun Vegapunk sedang meraung kesakitan yang sungguh menyakitkan, tapi tetap Sanji terus membawa Vegapunk lari dari situ. Namun tanpa diduga, Admiral Borsalino Kizaru telah muncul di tepi Sanji. Dalam keadaan itu langsung tidak dapat dikesan oleh Sanji. Kerana itu Kizaru mampu menendang Sanji yang menyebabkan Sanji akhirnya telah melepaskan Vegapunk dari pelukannya. Dan momen yang sangat tidak diinginkan akhirnya tiba juga, di mana panel seterusnya telah menunjukkan Admiral Kizaru yang telah memberikan satu serangan laser cahaya menembusi tubuh Vegapunk. Dan setelah itu Vegapunk sekali lagi telah rebah di hadapan Kizaru. Luffy yang melihat keadaan itu sungguh terkejut. "Sanji, cepat, terus dan bawa Vegapunk bersama kau." Kerana itu Sanji masih teruskan untuk membawa Vegapunk lari dari situ, dan dia juga minta maaf atas kelalaiannya. Tapi terlihat Kizaru masih tidak berdiam diri dan cuba untuk menghalang situasi tersebut. Namun itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk Kizaru kerana Nika ada di situ. Lalu panel seterusnya menunjukkan double base yang akan memberikan hype yang sungguh epic dan merinding kepada kita semua, di mana akhirnya sebelum sempat Sanji Garcia Saturn maupun Admiral Kizaru teruskan serangan seterusnya, terlihat our Joy Boy Nika telah bertukar ke size gergasi yang sungguh epic gaya tampilannya. Tak hanya itu, kita juga mampu melihat Luffy yang mampu menggenggam muka setan Saturn dan menggenggam pengecut Kizaru secara serentak. Dan inilah momen yang dinanti-nantikan kita selama ini. Ternyata Saturn juga terbeliak di matanya melihat Nika di hadapannya. Dan Luffy berkata, "Hei kau berdua, kau sepatutnya sadar yang kau berdua tidak akan kubiarkan lepas dari sini."
bukan? Dan adegan kembali ke adegan Sanji dan Vegapunk. Terlihat Sanji yang berkata, "Hei Vegapunk, jangan mati di sini. Hei, kenapa kau tersenyum? Tetap terus bersama aku." Kemudian ternyata Vegapunk telah melakukan sesuatu sehingga setiap satelit di Egghead mula menampilkan Vegapunk. Dan ternyata tidak hanya di Egghead, bahkan satelit itu juga berhubung dengan seluruh dunia. Lalu Vegapunk berkata, "Beri perhatian dunia. Ini adalah Vegapunk, the world greatest and most humble scientist genius. Aku pasti maklumat ini akan mengejutkan kamu semua. Tolong sentiasa bersama aku. Aku akan beritahu segala-galanya kebenaran tentang dunia kita." Dan tamat alur cerita One Piece chapter 1108. So please guys, nantikan video seterusnya dari Kimis Converto berkenaan teori, analisis dan prediction akan datang. Jadi setakat ini sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita rasa macam hari kita hari ini kurang bagus, kurang ceria, kurang munasib. Sebenarnya rahsia di sebalik hari yang baik adalah sikap kita, attitude kita. Sekiranya baik sikap kita, maka baiklah hari kita. Untuk itu, selalulah mendengar kata-kata semangat di awal-awal pagi supaya attitude kita dapat disemarakkan seawal pagi hari lagi. Ingatlah, perjalanan menuju kejayaan itu jauh dan berliku, dan kejayaan hanya akan tercapai apabila bersama-sama kita ada Allah. Jangan tinggalkan Allah kita. Sesibuk apapun hari kita, lapangkanlah masa untuk mengadu dan berdoa kepadanya setelah selesai sembahyang. Hanya Allah Maha mendengar, hanya Allah Maha melihat, dan hanya Allah Maha mengetahui. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi